Selamat tengah malam kepada semua para pendengar Ria 897 FM. Kita berjumpa sekali lagi pada malam Hari Kebangsaan, ya, National Day, Hari Lahir Singapura. Dan malam ini seperti yang kita maklumkan awal tadi, saya bukan seorang diri, saya ditemani oleh DJ Khairul Ashri. Ya, Khairul Ashri nampaknya hampir seminggu lebih tidak bersama dengan saya dalam Misteri Jam 12. Betul. Jadi saya sibuk tugasan pada waktu pagi lah. Betul. Jadi Khairul Ashri, selamat menyambut Hari Kebangsaan ya kepada anda. Ya, kepada anda juga. Kepada semua pendengar Ria yang ke 52. Ya, 52 tahun. Dan kalau boleh kita berikan juga ucapan-ucapan untuk Singapura. Tak kisah, sebabnya kita ni kan hidup berjiran. Betul. Dan hujung bulan ni nanti pun Malaysia akan menyambut Hari Kemerdekaan mereka pada tanggal 31 hari bulan Ogos ini. Jadi yang ini saya nak menjemput para pendengar peminat rancangan Misteri Jam 12 di seluruh dunia untuk tinggalkan ucapan-ucapan lah untuk Singapura. Dan mungkin kalau ada kata-kata semangat, kata-kata doa, pastinya untuk jalinkan hubungan antara negara-negara rantau ini. Dan juga sejauh manalah saya mengucapkan kepada semua para pendengar Ria 897 FM, khususnya rakyat Singapura dalam atau luar negara, selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-52 tahun. Iya, jadi Khairul Ashri, malam ni kita ada malam Hari Kebangsaan special. Iaitu istimewa Hari Kebangsaan, memandangkan Singapura ni masyarakat yang berbilang kaum. Kita ada orang India, kita ada orang Cina. Kita juga ada teman-teman kita dari Indonesia. Kita ada teman-teman yang dari Filipina. Ini macam melting pot of Asia. Yang mana kalau Amerika ni melting pot of the world. Segala negara telah pun ke sana untuk memulakan hidup baru. Begitu juga dengan Singapura. Di rantau ini kita ada ramai pendatang-pendatang, dan maka itu kita ada National Day Special yang mana kita nak berkongsi antaranya tempat-tempat seram, yang seram sangat-sangat di negeri seperti mana ni Khairul Ashri? Saya akan kongsikan nanti tempat-tempat seram di negeri China dan juga di negeri India. Ada lima. Ya, dan juga KC. Di mana saya akan berkongsi. Kita juga ada teman-teman dari Indonesia yang bersekolah di sini, yang ada dah pun jadikan Singapura sebagai rumah mereka. Jadi ada tempat-tempat yang angker di Indonesia. Saya bila baca kisah-kisah tempat angker dekat Indonesia ni, saya terperanjat beruk. Bila melihat kisah-kisah tempat angker di Indonesia ni, memang amat menakutkan sangat-sangat. Jadi kalau sudah bersedia, apa kata kalau kita teruskan. Tapi sebelum itu, peringatan pada semua, ingat apa jua yang bakal anda dengar pada malam ini, sempena dengan malam iaitu Misteri Jam 12 istimewa Hari Kebangsaan, yang mana KC dan Khairul akan berkongsi sahabat. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut, anggaplah semua hanya sekadar hiburan. Betul sekali Khairul. Jadi malam ni juga kita akan selang-selikan lah dengan kiriman-kiriman email. Ada kisah apa malam ni Khairul? Ada beberapa kiriman email yang telah saya vet lah. Saya dah baca, saya dah tengok mana satu yang sesuai untuk dikongsikan pada malam ni. Ada kisah tentang seorang bekas kekasih yang memakai susuk. Wow. Dan bekas juga kekasih pakai susuk. Dan juga ada kisah di mana pintu yang diketuk waktu malam. Wow. Saya pula seorang wanita hamil berkongsi pengalaman. Beliau diikori oleh seorang nenek. Nenek ni mula-mula dia berbual. Tiba-tiba dia perasan nenek ni bila dia nak balik rumah, nanti akan saya ceritakan. Saya cakap ni pun dah beremang. Dan dia hamil berbadan dua. Kisah ini berlaku pada tahun 90-an. Jadi kita akan kongsi hal kisah seorang wanita hamil yang diikori seorang nenek yang entah macam mana nenek berikut dia tak, dari mana dia muncul tak pasti. Tapi akan kita kongsi. Baik Khairul Ashri, saya akan mulakan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Ini berkenaan dengan gangguan yang dialami oleh seorang pendengar pada tahun 90-an, yang mana beliau pada waktu itu katanya berbadan dua, hamil. Jadi kisah ini pengalaman
yang menyeramkan ini berlaku dekat kawasan rumah beliau pada waktu itu menetap di kawasan Bedok North. Peringatan pada semua, jangan mudah percaya entah benar ataupun tidak. Yang penting kita dengar dan anggaplah sebagai kisah yang mungkin seperti menonton filem seram, tidak lebih dari itu. Kiriman daripada Ifa Sharmila ataupun nama Ifa yang digunakan di sini Khairul. Katanya pada waktu itu saya pulang daripada rumah mak saya. Saya ni tinggal dekat Bedok North, blok 500 lebih. Katanya. Jadi mak saya pula tinggal dekat kawasan sama Bedok North juga, pun blok 500 lebih. Tak jauh rumah kami. Rumah kami memang dekat, tapi rumah saya ni Casey, rumah yang lebih menghadap Lebuh Raya PIE. Saya suka sangat pergi rumah mak. Nak bila suami saya kerja shift malam, nanti dia akan keluar awal petang. Kadang-kadang dia keluar lebih awal daripada waktu biasa, sebab kadang-kadang memang company ni panggil dia datang balik lebih awal, dan dia pun nak kerjakan overtime. Yalah, kalau overtime ni cukup bulan, ada juga kelebihan. Jadi pendengar Ria 897, pada kejadian yang menakutkan ini berlaku, saya ni berbadan 2. Waktu tu usia kandungan lebih kurang dalam 4 bulan. Saya berada di rumah mak, keluar sama-sama dengan suami. Suami saya ni, dia pergi ke kerja, tidak memandu. Pada waktu itu kami belum ada kenderaan seperti kereta. Suami ni pergi ke kerja dengan menunggang motosikal Yamaha yang beliau miliki, RZ. Wow, lama tu Jadi katanya di sini, peristiwa yang saya tak dapat lupakan. Suami saya kata pada suami, "Bang, saya nak pergi rumah mak." Suami kata, "Tak apalah, abang hantar nak." "Bang, tak mula bang, motosikal saya dengan perut saya ni." "Tak apalah, abang hantar." Jadi pada waktu tu suami saya berkali-kali kata biar dia hantar. Akhirnya saya tunggang motosikal suami dan pakai helmet. Suami pun berlalu pergi ke rumah mak yang tidak begitu jauh. Kalau jalan kaki dengan keadaan saya yang hamil 4 bulan lebih ni, memanglah akan termengah-mengah. Tetapi oleh kerana suami hantar, duduk dekat motosikal tu, suami tunggang motor dengan penuh hati-hati. Ya, naik road hum, dia naik dengan perlahan, turun dengan perlahan. Maklumlah Casey, anak yang pertama darah manis. Diteruskan kisah, sampai rumah mak saya pun duduk. Waktu tu saya sampai sekitar jam 4 petang. Jadi suami pun pergi kerja lebih awal sebab nak kerjakan overtime, dan saya pun duduk rumah mak. Sedang duduk tu tanya mak masak apa, saya pun makan, kita berborak-borak. Mak pun kongsilah petua jaga anak macam mana dalam kandungan ni, apa yang boleh buat, apa tak boleh buat. Dan mak saya pun tanya, "Ni kau nak balik ni malam macam mana? Kau tidur sini sudahlah," kata mak saya kepada saya. Dan saya pun cakap, "Mak, bukan tak nak tidur sini. Tadi sebelum keluar, Ifa ada cuci baju. Baju tu masih dalam mesin. Takut nanti balik sampai besok pagi. Satu, kalau abang balik, nanti tak ada orang dekat rumah. Dia tu kalau balik kerja mesti nak makan. Nanti tak ada orang siapkan dia kopi, makan, dan baju tu pula nanti bau busuk." "Dah lah, kau nak balik pukul berapa ni?" "Alamak, bukan tak pernah. Rumah Ifa kan dekat." Jadi mak pun cakap, "Memang tak pernah. Tapi sekarang ni kau tengah hamil, anak yang pertama berbadan 2, kata mak Ifa. Tapi Ifa pun mengatakan, "Jangan takutlah mak, tak ada apa-apa insyaAllah." Ifa pun duduklah berbual dengan mak. Mak pun kongsi, katanya, "Kau nak balik hati-hati Ifa. Kau nak balik, aku seram tengok kau ni." Pada waktu tu Casey, ialah awal 90-an, yang mana sebelum ni kes hantu kom-kom ni memang berleluasa pada tahun lewat 80-an. Jadi beberapa tahun yang dulu memang kecoh sangat-sangat nak dekat kawasan estet perumahan mak dengan saya tinggal ni. Ya, kes hantu kom-kom. Ya,
Jadi bayangkan Khairul Ashri. Ya. Pernah dengar kisah tu kongkum? Pernah dengar di mana seorang tukang kuih selalunya wanita, di mana beliau akan timbul ataupun ada daripada waktu malam, dan beliau takkan berikan salam sepenuhnya. Macam mana tu? Dia akan ketuk pintu 3 kali. Nanti beliau akan kum. Jadi dipendekkan ceritanya agak panjang, mak terlepas pula email ni. Dipendekkan cerita, akhirnya dia nak pulang. Tapi dia nak pulang ni waktu tu dah sekitar jam 1 pagi. Yalah, dia duduk sembang dengan mak, bercakap dengan mak, tolong mak buat tu, belajar dengan mak buat lauk yang baru. Katanya saya sempat masak lauk untuk suami makan esok pagi. Mak saya ajar KC. Jadi saya semangat ni, dah masak semua kan, balik rumah, masuk dalam peti ais. Besok sebelum suami balik tu, saya bangun lebih awal lah untuk panaskan lauk. Jadi letak tepi, suami balik ada surprise untuk suami. Memang gairah sangat-sangat. Tiba-tiba mak cakap, mak rasa tak sedap hati lah, kau jangan balik lah, tidur sini sudah. Alah, tak nak lah mak, lagilah saya dah buat lauk ni untuk suami, lagi semangat lah saya nak bawa balik lauk ni, nak letakkan dan sajikan untuk suami makan. Akhirnya mak saya pun kata, tak apalah, biar mak hantar kau. Dah, mak jangan nak macam-macam. Saya ni okey, mak tu nak jalan balik sorang-sorang, tak apa, mak tunggu sini, saya boleh. Nanti saya sampai rumah, saya telefon mak. Janji Sebab KC tahun 90-an mana ada handphone kita nak bawa sesuka hati. Kalau ada pun yang mahal KC. Jadi pada awal 90-an tu tak ada handphone, setakat pager. Saya pun pulang ke rumah membawa lauk dengan semangat. Tutup pintu, kemudian cakap dengan mak, mak, mengasih mak. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Pendengar Ria 897. Dan beliau pun mulalah berjalan perlahan-lahan untuk pulang ke rumah dengan semangat. Katanya nak sajikan suami pada pagi hari nanti. Saya turun bawah, keluar dari lift, tengok kiri, tengok kanan, kemudian tengok lauk dekat tangan. Saya senyum. Sedang berjalan, tiba-tiba, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terperanjat saya. Waalaikumsalam cik. Ada apa cik? Tak ada, makcik nak tanya ni, blok 5... ni dekat mana? Oh, kenapa cik? Makcik dari tadi cari, pusing tak jumpa-jumpa. Cik, rezeki makcik, kebetulan itu blok saya, kata saya kepada makcik tu. Betul awak tinggal sana? Ya cik, itu blok saya. Baguslah, makcik dari tadi pusing, tak jumpa-jumpa. Jomlah cik, kita jalan sama-sama. Saya pun jalan KC dengan makcik tu jalan. Tengok makcik ni jalan agak perlahan, saya ikutlah langkah dia. Dan dia pun tanya saya, dia yang tanya soalan, macam-macam soalan dia tanya. Ni rumah siapa? Blok 5... tu rumah siapa? Oh, ni atas ni rumah mak saya. Yang 500... yang makcik nak pergi ni, itu rumah saya. Saya baru je pindah dengan suami. Dah lama tinggal dekat rumah tu. Taklah lama sangat cik, baru juga. Oh, pukul 1 pagi macam ni, awak jalan sorang-sorang ni, suami tak marah ke? Taklah, suami saya okey. Saya dah minta izin pun. Suami saya kerja, besok pagi baru balik. Saya suka duduk rumah mak, dah lama pun tak pergi sana. Sejak saya hamil. Macam mana makcik tahu saya hamil? Sebenarnya KC, kalau orang tak kenal saya, dia tak akan tahu saya hamil. Sebab perut saya pun belum membesar sangat. Baju yang saya pakai, t-shirt labu panjang pada waktu itu. Tak ada, makcik tahulah air muka kau ni manis sangat. Terima kasih cik. Tak adalah cik. Kita pun berjalan. Dan bila jalan, makcik ni tanya lagi, kandungan dalam perut tu dah berapa lama? Nak 4 bulan lebih kalau tak silap saya. Manis. Terus saya rasa tak tentu arah, macam rasa benda tak kena. Jalan, makcik ni setiap kali tengok saya, tengok perut saya.
Ya cik. Cik nak dekat sampai cik minta maaf cik, saya nak kena balik cepat sebab tak tahan cik, saya nak pergi tandas. Itu blok dia. Itu blok dia cik. Saya jalan dulu cik, minta diri dulu. Jarak agak jauh Casey. Saya dah tinggalkan makcik tu. Hati-hati Casey, para pendengar Ria 897. Bila saya jalan laju, makcik tu masih dekat belakang. Tengok saya, dia jalan perlahan-lahan. Saya pergi dekat lift rumah saya. Kemudian saya tekan butang lift, pintu lift terbuka. Blok saya ni, lift dia, waktu zaman dulu, dia tak ada blok ni, lift dulu ni, dia tak ada macam setiap tingkat ada lift. Ya, dia tingkat 6 ada lift, tingkat paling atas ada lift. Jadi antara tu kena turun naik tangga lah kalau nak balik. Jadi pendengar Misteri Jam 12, begini kisah yang diceritakan. Rumah saya ni kena naik tingkat paling atas sebab saya tinggal di tingkat paling atas. Saya bergegas lari sampai dekat lift. Saya tekan butang lift, lift turun ke bawah. Makcik tu dah tak nampak sebab dia masih jauh. Saya tahu saya di depan dia dan dia dekat belakang. Pintu lift terbuka. Saya pun masuk dalam. Nak tekan tingkat atas, saya tertekan salah tingkat. Saya tertekan tingkat atas, kemudian nak tekan tutup pintu, saya tertekan tingkat 6 pada malam yang dimaksudkan. Pada pagi yang dimaksudkan di sini. Jadi alamak, tak apalah, naik aja lah Khairul. Katanya bila lift naik atas sampai tingkat 6, pintu lift terbuka. Awak tinggal tingkat 6 ke? Makcik tu bertanya. Dalam hati ni, macam mana makcik ni boleh jalan begitu laju tak cik, saya tersalah tekan. Salah tekan. Makcik ni mula ketawa. Dia tengok saya. Salah tekan. Manis. Pendengar Ria 897, saya terus tekan tutup pintu. Pintu lift tertutup. Lift naik atas sampai tingkat rumah saya paling tinggi. Pintu terbuka. Tengok luar, makcik tu tak ada. Lari. Laju saya lari. Sampaikan oleh kerana terlampau takut, saya ingatkan suami dalam rumah. Bang, ya Allah, suami aku tak ada rumah. Keluarkan kunci, buka pintu. Casey, saya masuk dalam rumah, tutup pintu. Kemudian tengah tarik nafas dalam keadaan ketakutan, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Manis. Assalamualaikum. Pendengar Ria 897, saya bernafas dalam keadaan ketakutan. Saya jalan perlahan-lahan, takut makcik tu dengar. Masuk dalam bilik, saya duduk, masih lagi Casey dengar macam orang selitkan tangan dekat tingkap rumah saya, tingkap besi ni, macam nak pecah dan buka tingkap tau. Dengar bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya membaca surah Al-Fatihah sambil mata saya pejam, sambil pegang perut saya, anak dalam kandungan. Malam tu anak saya golek-golek, seolah dia pun rasa resah gelisah, sehingga akan membuat perut saya pedih dan perit. Sakit.
Aduh. Assalamualaikum. Manis. Assalamualaikum. Pendengar Ria 897 FM. Saya berdiam diri, langsung tidak turun dari katil. Makanan tak sempat masuk dalam peti ais di tepi katil saya. Sampai saya tertidur. Sayang. Abang. Ya Allah abang, minta maaf bang. Minta maaf kenapa? Saya masakkan abang lauk rumah mak semalam. Ya Allah, janganlah basi. Nasib baik Casey bila buka masih boleh dimakan. Saya panaskan, suami makan. Bila tengok suami makan dengan begitu selera masakan yang saya masak untuk suami, yang saya belajar dari ibu, segala rasa takut hilang buat seketika. Terima kasih. Kita berjumpa dalam rancangan Misteri Jam 12 special pada tengah malam ini. Dan tengah malam ini Khairul kita nak ketengahkan, ya. Yang ini merupakan kawasan-kawasan yang seram, angker di India, di China, di Indonesia yang boleh kita kongsi sama. Kalau di Malaysia ni dah banyak kita ceritakan. Ya, antaranya kalau dekat Malaysia ni antaranya Amber Apartment dekat kawasan Genting Highland. Ya, betul. Ataupun di kawasan Lebuh Raya Karak. Betul. Juga ada rumah sewa $50 yang terletak di Shah Alam Section 2 kalau tak silap saya. Selain dari itu juga ada lagi tempat-tempat seram yang dikaitkan dengan di kawasan Malaysia, ya. Antaranya dekat kawasan hutan di Pahang, iaitu hutan negara di Pahang, yang mana juga ramai telah berkongsi sama pengalaman peristiwa yang menyeramkan. Juga ada rumah yang terbengkalai, iaitu Villa Nabila di Johor baru. Yang mana villa ini pun telah pun dijadikan satu filem, filem Villa Nabila. Wow. Jadi banyak sebenarnya di Malaysia tempat-tempat seram. Mungkin kalau ada para pendengar lain ingin berkongsi sama, laluan EDL Lebuh Raya menghala ke Port Dickson juga ada pernah diceritakan seram. Ternampak beberapa gangguan. Itu dekat kawasan kubu-kubu peperangan. Ya. Ataupun mungkin Casey dan juga para pendengar pernah ataupun tahu tentang kisah kawasan perkhemahan di Kota Tinggi di Johor. Oh ya, Kota Tinggi. Pernah pendengar menceritakan dekat Kota Tinggi ni, yang mana ada satu laluan menghala ke Kota Tinggi. Dekat kawasan tu difahamkan kalau antara waktu maghrib ni jangan buka radio muzik sekuat-kuat hati. Kenderaan anda mungkin akan sesat. Difahamkan entah benar ataupun tidak. Yang pasti rancangan MJ12 ini hanya sekadar hiburan. Baik, yang ini kita dari Malaysia ni, kita nak terus pergi ke mana ni Khairul? Kita daripada Malaysia kita terbang terus ke India. Apa kisah tempat-tempat seram di India bagaimana? Ya, sebenarnya ada banyak, tapi saya kongsikan 5 sahaja tempat paling seram di India. Yang pertama ini di Pantai Dumas di Gujarat. Ya, di mana Pantai Dumas ini merupakan sebuah pantai yang digunakan oleh masyarakat kaum India di sana untuk melakukan kremasi mayat. Ya, jadi apabila ada seseorang yang mati di sana, mereka membuatkan kremasi dan akibat banyak sangat mayat yang dikremasi di pantai itu, dibakar lah ya, dibakar dan di mana tulang-tulang ataupun sisa-sisa tulangnya dibuang ke dasar lautan. Ya, dan akibat banyak sangat kremasi yang telah dilakukan, kawasan itu menjadi sangat angker, ya, di mana masyarakat sekitar sering macam mendengar suara-suara aneh, ataupun ada beberapa orang yang percaya bahawa suara-suara aneh ini hanya suara angin. Tapi banyak juga yang percaya bahawa suara-suara aneh ini sering terdengar di pantai adalah suara-suara arwah ataupun yang si mati yang gentayangan di kawasan itu. Ya, itu merupakan di kawasan Pantai Dumas di Gujarat. Ya, dan lagi satu ini, kawasan yang kedua ini di kawasan Ramosi Film City di Hyderabad. Ya, di India juga, di mana
India ni memang kita tahu Casey, ataupun para pendengar sangat terkenal dengan filem Bollywood dan juga Hollywood, di mana mereka ni ada banyak set-set penggambaran. Dan sehingga kan tak heranlah jika India ada sebuah kawasan khusus membuat filem, dan juga nama tempat ini yang berikut ini adalah Ramoji Film City. Ya, namun menurut cerita tempatan orang-orang tempatan di sini, kawasan ini sangat angker dulunya sebelum tempat ini dibangunkan sebagai tempat perfilman ataupun tempat membuat filem. Tempat ini merupakan sebuah bangunan ataupun kawasan peperangan yang dipimpin oleh Sultan Nizam. Ya, sehingga kan tempat ini menjadi sangat angker, ya, macam banyak kisah-kisah hantu ataupun perkara-perkara misteri ataupun yang pelik yang berlaku di situ, di mana banyak yang sering mengungsikan, yang di mana dirinya selain itu dan juga ataupun para kru filem yang membuat filem di tempat itu sering ada juga celaka-celaka yang jadi di situ. Menurut salah seorang warga kerja di Ramoji Film City ni mengungsikan sekitar apa yang terjadi pada beliau dan juga pada filem kru di situ adalah daripada makhluk halus yang menghuni di Ramoji Film City. Ya, dan di tempat yang ketiga ni mungkin ada yang pernah mendengar ataupun ada yang pernah tahulah tentang kawasan ini ataupun cerita-cerita di sebalik kawasan ini. Di mana ia adalah merupakan sebuah hotel di Mumbai, di mana namanya adalah Taj Mahal Hotel. Okey. Ya, antara hotel yang ternama ataupun tertua di India. Di mana hotel Taj Mahal ni didirikan pada tahun 1903 pada bulan Disember. Ya, dijadikan sebuah hotel dan merupakan adalah hotel yang tertua di India, di mana hotel Taj Mahal di India ini pernah menjadi bual mulut orang ataupun pernah berada di akhbar-akhbar, di mana menjadi akibat serangan teroris yang berlangsung pada tahun 2008 yang menewaskan 167 orang. Namun sisi seram dari hotel ini bukan pada serangan teroris yang berlaku pada tahun 2008. Malahan yang membuatnya seram sebentar di sini. Apa yang berlaku yang mungkin dikaitkan dengan hotel berkenaan ni? Ya, di mana pembuat hotel Taj Mahal ini adalah seorang warga Perancis yang bernama W.A. Chambers. Ya, yang telah pun membunuh diri akibat pembuatan hotel Taj Mahal ini. Ya, kerana tidak sesuai dengan apa yang beliau inginkan. Ya, jadi beliau dah macam dah kasih idea yang beliau nak, I want this hotel to be like this, I want this hotel to be like this. Tetapi produk akhirnya tidak seperti apa yang beliau inginkan, di mana beliau membunuh diri di dalam hotel tersebut. Dan kebanyakan orang mempercayai bahawa itu adalah punca ataupun sebab sebenar kenapa hotel itu berhantu. Jadi itu dia antara tempat-tempat angker. Baru tiga. Ya, kita akan kembali dengan kisah tempat angker di India sebentar nanti, juga di Indonesia dan juga di China. Ya, di China. Kita akan teruskan dahulu dengan kisah dari Khairul Ashri. Ini tentang apa, Khairul? Di mana seorang pengirim ni, beliau tidak mahu saya sebutkan nama beliau, di mana beliau mengungsikan tentang bekas kekasihnya yang memakai susuk. Jadi saudara, Hari Kebangsaan Misteri Jam 12 Special akan kembali sebentar nanti, tapi sekarang kita teruskan dengan kisah bersama dengan Khairul Ashri. Okey, baiklah. Kejadian yang ingin saya kongsikan ini berlaku tahun lepas. Selalunya saya dengar kisah MJ12 dan tak sangka yang saya sendiri akan mengalami peristiwa seperti ini. Saya berkenalan dengan seorang lelaki di laman sosial, dan pada waktu perkenalan kami, saya diberitahu bahawa dia masih bujang. Namun setelah lebih kurang dalam 7 bulan menjalinkan hubungan sebagai sepasang kekasih, saya mula perasan akan sesuatu yang pelik tentang hubungan kami. Bayangkan, dalam masa 7 bulan kami bersama, hanya sekali saja kami berjumpa.
Dan pada masa itu, beliau selalu memberitahu saya tentang masalah kewangan beliau. Dan sebagai teman wanitanya, saya membantu apa yang saya mampu. Setelah sekian lama ini, baru saya tahu yang saya ni sebenarnya telah dipermainkan. Beliau menggunakan saya hanya untuk kepentingan dirinya. Ya. Jumpa, call bila dia perlukan duit sahaja. Setelah saya berbual dengan seorang rakan rapat, beliau sarankan kepada saya untuk solat istikharah. Beberapa hari selepas itu, sedikit demi sedikit, saya mula nampak perbezaannya. Dari segi kelakuan, cara perbualannya sangat-sangat berbeza. Yang paling ketara apabila saya mendapat panggilan dari beliau dan saya terdengar seorang budak perempuan meminta sesuatu dan seorang budak meminta sesuatu dan memanggilnya Papa. Beberapa hari kemudian setelah peristiwa itu, saya dikenalkan dengan seorang makcik. Makcik ini merupakan seorang tukang ubat untuk membantu saya. Saya berjumpa dengan makcik ini di rumahnya yang terletak di Tampines. Makcik ini membacakan ayat-ayat dari Al-Quran dan kemudian memberitahu saya telah dikenakan perbuatan ilmu hitam oleh teman lelaki saya. Katanya sejak pertama kali kami berjumpa, teman lelaki saya sudah pun menggunakan ilmu untuk mengaburi mata saya. Beliau menggunakan susuk. Saya tak pasti susuk yang macam mana yang dikenakan, tapi itulah yang saya diberitahu. Susuk ni digunakan untuk membuat saya cair dengan kata-katanya dan ikut segala apa yang dikehendaki. Awak tahu tak, dia dah kenakan awak sejak awal lagi. Sejak awal-awal lagi dia jumpa awak, dia dah kaburkan mata awak supaya awak tak nampak kesilapan dia. Awak akan ikut saja apa yang dia cakap. Ya ke makcik? Saya tak pernah terfikir pun sampai macam tu. Sebab saya betul-betul ikhlas dengan dia. Saya terima dia apa adanya. Saya tahu awak ikhlas, tapi ini berpunca dari dia sendiri. Dia gunakan ilmu ini bukan pada awak seorang. Banyak lagi perempuan dekat luar sana. Ramai lagi mangsa dia. Dia dah berkahwin kecil. Memang dia dah berumah tangga. Dia ada 4 anak, 3 perempuan, seorang lelaki. Saya tersentak mendengarkan kata-kata yang keluar daripada makcik itu. Patutlah aku ikut. Aku ikut je segala apa yang dia cakap. Dia nak duit, aku kasih. Nak jumpa, spend time pun susah sangat. Patutlah, rupanya dia ada anak isteri. Dia tetap mencari saya sehingga sekarang, tetapi saya jauhkan diri. Saya mengambil keputusan untuk berpisah dengan beliau dengan alasan saya nak tumpukan pada kerjaya dan ibu bapa saya. Sekarang saya dah fobia berkenalan dengan mana-mana lelaki, tak kira handsome ataupun tidak. Kita takkan tahu kalau perempuan atau lelaki benar-benar ikhlas untuk menggunakan ilmu-ilmu untuk rapat dengan kita. Baiklah, sekian, terima kasih. Itu je. Kisah yang dikirim oleh pendengar kita berkenaan dengan katanya di sini gangguan. Ya, gangguan daripada bekas kekasihnya, yang di mana beliau baru saja dapat tahu di mana bekas kekasihnya menggunakan susuk. Dan pengirim email ini adalah seorang perempuan je, Casey. Dan bekas kekasihnya menggunakan susuk ini adalah seorang lelaki. Saya tak sebenarnya ini adalah cerita ataupun kisah pertama yang saya tahu ataupun di mana lelaki menggunakan susuk. Saya tak pernah dengar sebelum ni ada lelaki yang menggunakan susuk. Sebenarnya ada banyak. Susuk ni bukan saja untuk kecantikan. Ada susuk untuk kekuatan. Susuk untuk kuat. Susuk untuk orang lihat, orang pandang terus suka. Suka bukan cantik tau. Suka sebab mungkin tiba-tiba macam minta tolong, mesti minta tolong dengan dia, dan cepat naik pangkat dan sebagainya. Jadi itu antara mungkin yang dikongsi sama berkenaan dengan susuk. Jadi seterusnya kita kembali kepada Misteri Jam 12. Hari ini Hari Kebangsaan Istimewa. Saya pula giliran saya untuk berkongsi tempat
tempat seram dan angker. Antaranya banyak di Indonesia ni, banyak pulau tu, banyak sangat pulau, ratusan pulau dekat Indonesia. Tapi saya hanya dapat kongsi beberapa saja. Kita ikuti yang ini, Misteri Jam 12 Istimewa Hari Kebangsaan. Karul, Indonesia adalah sebuah negara yang mempunyai budaya yang begitu luas, mempunyai suku kaum yang begitu ramai. Kalau cakap Indonesia, bahasa yang digunakan ni sampaikan bahasa yang begitu dalam sangat-sangat. Sampaikan ada juga di antara orang-orang Indonesia yang tidak faham kalau mereka dari daerah-daerah kampung berbicara. Yang ini saya nak berkongsi antara tempat yang seram yang dikaitkan dengan Indonesia. Mungkin anda pernah pergi ke sebuah kawasan yang di Bali, di Bali. Ini tentang Desa Trunyan, sebuah perkampungan ataupun desa di Indonesia, di Bali khususnya, yang mempunyai kawasan tanah perkuburan yang luar biasa. Luar biasa maksudnya macam mana tu? Di mana dekat, kalau kita cakap tentang kubur, lazimnya ditanam. Kemudian ditanam tu, tengoklah kubur orang Islam, tanamnya mungkin 7 kaki dalam, lebarnya berapa kaki, diturunkan ke liang lahat. Kemudian kubur Cina ada yang mungkin kuburnya lebih luas dan besar, dan begitulah kubur-kubur bagi setiap agama mungkin berbeza-beza. Yang ini pula, yang ini di kawasan Bali, Indonesia, Desa Trunyan, yang mana mayat-mayat ni, mereka yang meninggal dunia ni akan diletakkan dekat kawasan tumbuhan-tumbuhan pohon trunyan. Dan pohon-pohon ini, mayat-mayat ini mereka takkan tanam. Mayat-mayat ini akan diletakkan dalam seperti, mungkin boleh saya katakan ni, dia disimpan di dalam sebuah alat yang dibuat daripada buluh. Seolah-olah macam sangka gitulah. Dan dibiarkan begitu? Ya, dibiarkan begitu saja. Dan yang paling menarik, walaupun ia tidak ditanam, mayatnya dibiarkan terbuka. Kawasan itu langsung tidak berbau, langsung tak ada bau bangkai, bau busuk. Malah ia terpelihara daripada bau busuk kerana sekeliling tu adalah pohon yang difahamkan membantu bau itu supaya lenyap. Pohon trunyan dipanggil. Dan untuk tanam dia tak boleh banyak. Dalam satu pohon tu, di hadapan sekitarnya paling ramai 11 mayat atau jenazah. Tak boleh lebih dari itu. Dan sekiranya kalau jenazah yang dah lama ni dalam sangka yang dibaringkan, ada yang diduduk, ada yang berdiri. Bayangkan dekat kawasan tu. Bayangkan kalau anda memandu ataupun menunggang motosikal di waktu malam lalu kawasan ni. Dah reput, hanya tinggal tulang, mungkin tengkorak kepala tu kan, tempurung kepala, tengkorak akan diambil, dipindahkan, diletak di sekitaran sekeliling akar pohon trunyan ini. Itu di Indonesia, di sebuah kawasan yang dikenali sebagai Bali. Satu lagi ni, dua lagi ingin saya berkongsi sebelum kita teruskan. Ada gambar-gambar yang dikongsi sama, lihat gambar ini menunjukkan, saya cuba gambarkan kepada anda gambar Desa Trunyan ini merupakan tapak tanah berkuburan yang mana anda bayangkan buluh diletakkan seperti macam rumah tu, dipacak-pacak pada tanah, kemudian dia macam bumbung rumah. Dekat dalam tu ada mayat yang terbaring, dah reput, diletakkan selimut seperti seorang yang sedang nyenyak tidur. Kemudian sebuah kawasan di Indonesia yang difahamkan seram. Mungkin anda, Karul Ashri, pernah mendengar nama tempat ini. Tempat ini dimaksudkan adalah Terowong Casablanca. Pernah. Ini terowong ini menggabungkan kawasan perkampungan Melayu dan juga pusat kota, kata penulis blog ini. Dan juga ada sebuah filem Pernah, kalau tak salah saya, yang saya ingat ada filem, ada drama TV, ada telefilm tentang terowong, tentang terowong Casablanca. Kalau di Malaysia ada terowong Karak, Lebuh Raya Karak. Di Indonesia ada terowong Casablanca.
yang mana pernah banyak kejadian aneh dan pelik berlaku. Antaranya beberapa tahun ketika seorang lelaki ni sedang memandu, ternampak seorang datuk tergantung dengan tali di lehernya tepat pada hujung terowong berkenaan pada waktu malam. Dan ada juga yang mengatakan penampakan wanita berbaju merah yang seringkali berjalan, dan ada katanya, nanti kalau sedang memandu, ini cerita yang ditulis oleh blogger ni, saya tidak pasti betul ataupun tidak. Sedang memandu pada waktu malam, Pak, numpangin bisa? Nak menumpang. Dan kalau pemandu itu tidak menjawab, makhluk itu akan terus ikut sampai ke rumah. Kalau pemandu itu menjawab, dia akan ikut juga. Enggak bisa. Dia akan jadi marah dan kenderaan anda akan hilang kawalan dan terjebak dalam kemalangan. Jadi anda sekarang Khairul Ashri, kalau dia tanya anda sedang memandu pada waktu malam dekat terowong Casablanca, tiba-tiba dekat belakang dengar suara, Pak, bisa numpai enggak? Apa yang akan anda buat? Diam? Bersuara tak boleh? Ataupun bagaimana? Wah, ini situasi yang susah. Kalau diam, dia ikut sampai rumah. Kalau diam, dia ikut sampai rumah. Kalau kata tak boleh, dia marah. Dan ada kalanya kemalangan berlaku kepada Tapi anda. kalau kita fikir secara rasional, kalau kita dengar, kalau kita sedang memandu seorang, tiba-tiba terdengar suara macam gini, kita sebagai manusia akan terkejut. Dan di situ kita tak tahu kita boleh kawal kenderaan ketika itu atau tidak. Dan kalau kita tidak terkejut, saya rasa kalau saya saya akan memandu dan juga membawa kereta tu, tapi tak pulang ke rumah, ke tempat lain ke tempat lain, mungkin ke masjid ke apa, untuk meminta bantuan. Malam-malam pergi masjid. Malam-malam lagi. Masjid tutup malam-malam. Oh, tak apa. Imam tidur besok subuh. Jadi Khairul Ashri, penduduk ada menceritakan, kalau sekiranya berlaku kejadian itu, turunkanlah jendela-jendela ataupun tingkap-tingkap kenderaan tu turun. Empat-empat semua turun. Turunkan. Kemudian keluarkan tangan, beri isyarat. Ada jenis macam hand signal yang aku ada penumpang. Dan apa yang berlaku, benda ni dia akan ikut kenderaan dekat belakang pula. Jadi sebenarnya bila benda ni masuk dalam kereta, dia tak nak orang tahu yang dia dalam kereta kecuali pemandu ni. Bila pemandu ni dah beritahu orang lain, dekat belakang ada benda, dekat belakang ada benda, dia bilang orang, dia pindah dekat kenderaan di belakang. Entah benar atau tidak, tapi ini yang diceritakan di sini. Dan itulah dua tempat yang ingin Casey kongsi dengan anda. Di terowong Casablanca. Wow. Ada juga kisah yang mana dikongsi sama ni. Satu lagi kisah kejap lagi. Yang ini Lawang Sewu di Semarang, Indonesia. Ada sebuah kumpulan paranormal pernah melakukan ekspedisi dekat Lawang Sewu ini. Tempat ni seram. Tengok bangunan ni kolonial, memang seram sangat-sangat. Casey dengan Khairul Ashri akan kembali sebentar nanti. Anda ada kisah apa, Khairul? Saya akan kongsikan kisah ringkas di mana kepada mungkin semua orang ataupun kita yang suka tidur pada lewat malam. Dan juga satu lagi kisah tentang van. Wow. Van apa tahu Casey? Van apa? Van Maya. Brigadier 897, selamat menyambut Hari Kebangsaan. Terima kasih pada anda yang telah memberikan ucapan-ucapan. Nak bacakan nanti takut tak habis, nanti MJ12 jadi ucapan Hari Kebangsaan. Tetapi kami di Riyah dah pun lihat, dah pun tengok ucapan-ucapan. Terima kasih pada warga negara seberang tambak dari Malaysia, juga teman-teman kita dari Brunei, dari Indonesia, dan teman-teman daripada di mana jua anda berada. Kami telah pun membacakan komen-komen anda. Terima kasih diucapkan. Kalau anda sudi mendengar, kami pun sudi bersama menemani anda. Jadi saudara, tadi juga telah pun mendengar sebuah lagu yang seram. Wow, lagu yang seram yang mana diperkenalkan oleh seorang pendengar. Beliau telah pun mengirimkan sebuah email kepada kami di misteryjam12@gmail.com, di mana beliau mengungsikan tentang lagu yang berikut tadi, di mana beliau
katakan di dalam email, harus didengarin lagu yang paling serem. Ini memang seram. Saya dengar lagu tajuknya Suti, S-U-T-I, Suti. Nama penyanyinya Sarah Wijayanto. Ya, di mana Suti itu apa maksudnya? Saya kurang pasti, tetapi apa yang dikongsikan dengan si pengirim email ni, di mana beliau katakan Suti ni merupakan beliau ni merupakan Cik Pun. Oh, Suti ni adalah Pontianak? Ya, tapi saya tak, ataupun kuntilanak ataupun kuntilanak. Saya tak beberapa pasti sebab saya cuba Google. Saya baru sekarang ni, saya tadi lah sebentar tadi beberapa minit lepas ni saya cuba Google cari makna maksud Suti tu apa, tapi apa yang keluar di Google macam tak ada kena-mengena dengan tajuk judul lagu tu. Jadi saya sempat buka balik email mungkin tadi. Kalau dalam bahasa Indonesia ni kegunaan perkataan mereka banyak gunakan short form, kata gabung, yang mereka pendekkan, macam curhat. Ya, curhat. Curahan hati, antaranya. Jadi mungkin Suti ini adalah mungkin satu kisah seram, ada sesuatu mungkin yang macam mana? Suzana yang mati. Suti ya, seram ya tu Ya, tetapi yang dimaklumkan oleh pengirim email, Suti ini merupakan Cik Pun, dan suara dikatakan di dalam email bahawa Suti adalah suara seram di dalam lagu itu. Wow. Ya. Jadi saudara, kalau anda ingin terus mendengar kisah misteri, boleh bersama dengan Casey dan juga Khairul Ashri di Ria 897 dalam Misteri Jam 12. Kisah seterusnya Khairul tentang apa ni? Saya akan kongsikan di mana ini kiriman ringkas email tentang sebuah van mayat. Van mayat. Baiklah, kiriman email daripada saudara Ansar, di mana saya ingin ceritakan tentang pengalaman saya tentang van mayat. Saya tinggal di Bedok Reservoir, bersebelahan dengan sebuah tempel Cina. Saya dalam perjalanan pulang dari kerja pada lewat malam pada satu hari itu. Ketika itu agak dalam jam 1 pagi. Seperti biasa, saya akan jalan dari bus stop ke blok saya. Saya ambil shortcut jalan lalu di kapak. Dari jauh, Casey, saya terdengar bunyi suara kucing mengiau dengan kuat. Bukan satu, Casey. Bila saya dengar dengan teliti, saya cuba toleh. Ada dalam lebih kurang 5 ataupun 6 ekor kucing sedang mengiau. Sekali pandang saya ingat kucing-kucing ni sedang bergaduh, sebab kucing-kucing ni memang territorial by nature, orang kata. Saya pun teruskan berjalan ke blok saya. Kucing-kucing ni tiba-tiba semua dalam hunting mode. Ya, ramai-ramai kucing ni semua dalam hunting mode, Casey. Yang hairannya, kucing-kucing ni semua menghadap ke sebuah kenderaan, sebuah van mayat, Casey. Wow. Ya, van mayat orang Cina, di mana di mana belakangnya di tingkap ataupun cerminnya boleh nampak dalam. Agak luas lah tingkap, jenis yang luas tu, yang besar jenis tu lah. yang luas, yang di mana tingkapnya memanjang. Saya tak tentu arah. Apa hal pula kucing ni menghadap van ni kan? Saya pun cuba, sebab cerminnya yang jarang kan. Saya jarang nampak van ni di kapak rumah saya. Bila saya pandang di belakang van itu, dalam van tu macam ada kotak besar. Ya, keranda, Casey. Kucing pun mengiau-ngiau ni semakin kuat. Tiba-tiba van tu bergoyang ke kiri kanan. Ya, ada macam ada orang berjalan ke dalam. Ketika itu saya nampak macam ada orang yang sedang tolak-tolak van tu, sebab pergerakannya agak besar. Dan saya dah takut, dan dengan tak membuang masa lagi, saya cepat-cepat beredar dari kawasan itu. Sekian, terima kasih. Berikut adalah kiriman email daripada saudara Ansar yang tinggal di Bedok Reservoir. Terima kasih kepada Ansar dengan kiriman kisah di Bedok Reservoir. Yang ini
Khairul Ashri, Yes. saya nak berkongsi kisah sebelum anda ceritakan mungkin kawasan tempat-tempat seram. Kalau tadi Indonesia, di India dah, yang ini di China. Kita akan ikuti kisah ataupun tempat seram di China sebenar dengan Hari Kebangsaan special untuk Misteri Jam 12. Yang ini saya nak kongsi. Mungkin ada di antara kita ni kadang-kadang mungkin balik rumah, balik rumah, dan dalam rumah tu tak ada orang kecuali kita. Walaupun dalam rumah tu memang kita ada mak, bapa, kadang-kadang ada abang, adik. Tapi ada kalanya kita balik rumah kosong, tak ada orang. Khairul pernah dalam situasi sedemikian? Pernah beberapa kali. Dululah di waktu saya sekolah. Sebab sekarang kalau saya pulang ke rumah pada lewat malam ni, selalunya ayah dah ada di rumah, adik saya dah ada, dia sedang tidur kat rumah. Jadi ini kisah berkenaan dengan seorang pendengar, namanya Wati. Beliau balik rumah, yang mana dia balik rumah jam 10 malam tu. Dia tahu rumah tu memang tak ada orang, sebab mak, bapa, adik beliau berada di chalet makcik. Jadi katanya dia memang nak pergi chalet, tapi dia nak balik dulu, nak mandi, kemudian esok pagi dia bangun, dia akan pergi chalet lah. Jadi ini yang diceritakan di sini, entah benar ataupun tidak saudara, jangan mudah percaya dan terikut-ikut. Apa yang juga kita dengar dalam MJ12, anggaplah semua hanya sekadar hiburan. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Pendengar Ria 897, kita teruskan dengan kisah daripada Wati yang berkongsi sama. Peristiwa yang katanya nak diceritakan di sini, entah benar ataupun tidak, jangan mudah percaya dan jangan terikut-ikut. Saya balik rumah jam 11 malam. Saya tahu rumah tak ada orang. Dan untuk pengetahuan semua, dah beberapa kali dalam rumah saya ni, adik saya pernah ceritakan. Waktu malam kadang-kadang dia macam ternampak saya keluar dari bilik. Dia ingatkan saya. Ada kalanya dia ternampak kelibat saya ni masuk dapur, tak tahu saya keluar dari bilik. Dan saya pun pernah terkena yang sama. Kadang-kadang ternampak adik saya, dia dalam bilik tengah baring atas katil. Dan bila saya tengok dekat katil adik saya ni yang tengah baring, tiba-tiba dekat pintu saya dengar, "Assalamualaikum." Adik saya sebenarnya baru saja balik. Jadi dikongsi sama kepada semua para pendengar Misteri Jam 12. Gangguan tentang nampak kelibat ni dah satu perkara yang biasa. Tapi lebih teruk lagi apabila saya balik rumah seorang diri jam 11. Saya nak mandi selepas balik kerja. Keluarga semua berada di chalet makcik, dan saya memang nak balik rehat untuk tidur. Biasalah kalau kerja sebagai pengendali sebuah butik ni, memang amat penat sangat-sangat. Kerja pagi, balik sampai ke malam. Jadi kalau pergi chalet pun tak guna, saya akan tidur. Jadi saya balik nak mandi, kemudian tidur. Bayangkan Khairul Ashri, agak-agak anda apa yang berlaku. Ketika dia masuk dalam tandas, dia sedang nak mandi pada malam yang disebutkan itu. Dia pun hidupkan paip air lah untuk mandi. Saudara, katanya sini sedang mandi. Dan beliau katakan, saya ni kalau mandi saya suka menyanyi. Waktu tu saya tak tahulah, dalam banyak-banyak lagu saya ni sedang mandi, shampoo rambut saya menyanyikan lagu Siti Nurhaliza, lagu Cindai. Saya nyanyi, cindailah mana tidak terkias. Lepas tu apa yang berlaku, dekat tangan saya ni ada cincin yang saya pakai. Alamak, terlupa nak buka cincin. Kalau cincin jatuh masuk dalam lubang, masalah. Jadi saya tengah nyanyi, tangan tengah sabut, tiba-tiba tangan yang tengah shampoo rambut terkena pada cincin, rambut tersendat tau. Rambut tersendat pada cincin. Alamak, ada cincin dah, lupa nak buka ni. Tengah nyanyi cindailah mana tidak terkias. Saya berhenti. Alamak, rambut.
cincin pula. Tengah tarik ni Khairul. Tiba-tiba ada orang sambut. Cindailah mana tidak terkias. Dia pun menyanyi dan sambung semula lagu Cindai Khairul. Khairul mungkin kalau boleh bunyikan suara lagu Cindai sebabnya katanya di sini dia sambung lagu Cindai. Jadi mungkin jap saya cuba bayangkan apa yang terjadi kepada beliau ketika sedang mandi. Tiba-tiba dia sambung. Kalau Khairul sendirilah, apa Khairul buat? Wah, saya rasa mungkin kemungkinan besar saya akan terus capai tuala, keluar terus dan terus ke chalet. Ya, yang ini dia tengah nyanyi, tiba-tiba tengah tarik Ini masih lagi mungkin dalam tandas lah, sedang mungkin mandi dan tiba-tiba dia terdengar benda ni sambung. Jalin yang lalu rentah beribu. Adik. Sebab dia ada adik perempuan. Adik. Adik ke? Lepas tu saya senyap. Kata beliau lagi. Mungkin salah dengar. Cincin dah letak tepi. Terus sambung mandi. Mula dari mula Cindailah mana tidak berhias, jalinan lalu rentah beribu. Lepas tu lirik tu saya lupa. Lupa tau. Saya pun senyap. Banyaklah mana hendak berhias, cerminku retak beribu. Adik! Saya matikan pipe. Kata beliau di sini, saya matikan pipe. Saya cuba keluar daripada tandas rumah saya. Bayangkan, buka pintu tandas. Tuala tak sempat nak lap, hanya sempat dia sarung. Dia sempat sarung tuala tu. Buka pintu perlahan-lahan. Adik! Adik, jangan main-main lah. Adik! Adik! Rumah saya tak ada orang. Tapi saya masih nak yakin yang itu suara adik saya. Masuk balik tandas sebab masih lagi bersabun badan saya. Tak nyanyi saya berhenti. Bersihkan tubuh saya dengan air. Saya keluar dari tandas, dah kering, berjalan menuju ke arah bilik. Buka pintu bilik adik, tak ada orang. Bilik mak, bilik saya pun tak ada orang. Masuk dalam bilik saya cari baju. Sedang cari baju, saya terfikir, nak cari baju jalan sebab malam ni boleh terus pergi chalet, atau nak cari baju tidur sebab malam ni saya nak tidur, saya penat. Saya tengah cari baju. Tiba-tiba pendengar Ria 897 FM, saya ternampak dekat ruang tamu, seperti mana yang saya ceritakan sebelum ini, saya nampak kelibat perempuan sedang berjalan lalu dekat ruang tamu rumah saya. Adik! 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 Cindailah tidak berhias, jalinan apa tu? Adik! Adik! Katanya di sini sedang saya panggil adik-adik beberapa kali. Suara yang menakutkan, yang begitu sayu dan halus, menyanyikan lagu Cindai sekali lagi, Casey. Terus saya ambil baju, masuk dalam beg, ambil baju untuk keluar. Dah
siap semua, keluar rumah, tutup pintu, terus pergi ke bawah, naik teksi, pergi Shelley. Bila sampai Shelley, mak saya nampak, kata nak datang besok. Kau baru balik kerja kan? Tak penat ke? Tak apalah mak, datang malam ni je lah. Lagipun saya tengah lapar ni, konon-kononnya. Padahal saya dengar dengan jelas suara menyambut saya menyanyikan lagu Cindai, Karul. Lagu Cindai, Wow. Saya pernah mendengar juga ada teman-teman yang kongsikan bahawa mereka katakan lagu Cindai adalah merupakan lagu berhantu. Dari ketika itu saya tak berfikir apa-apa sebab saya dalam fikiran saya lagu berhantu tu maksudnya lagu yang viral. Lagu berhantu viral. Okey. Yang ni kalau saya baca lirik Cindai ni, Cindai lah mana tidak berkias. Jalinan lalu rentah beribu. Bagailah mana hendak berhias, cerminku retak 1000. Apa dimaksudkan cermin tu retak 1000? Bagaimana nak berhias? Cermin dekat rumah dah retak ni. Jadi wanita nak berhias selalu kena tengok cermin. Kena tengok cermin. Jadi kenapa agaknya dalam lagu ni mengatakan dia tak boleh tengok cermin? Adakah mungkin dia sejenis, orang difahamkan kalau makhluk ni, roh-roh ni, dia tak boleh nampak, tak ada refleksi pada cermin Adakah mungkin kerana itu? Mungkin. Dan hias cempaka, kenanga tepian, mekarnya kuntum, nak idam kumbang. Puas ku jaga si bunga impian, gugurnya sebelum berkembang. Bunga cempaka tu selalu diikat, diletakkan di tepi rambut. Seram juga lagu ni. Lagu apa ni? Mungkin lagu Siti Nurhaliza. seram Siti Nurhaliza pun ada lagu seram rupanya. Baik, terima kasih. Mungkin ada di antara anda pernah mendengar tentang lagu Cindai yang dikatakan lagu seram. Saya sempat Google dan memang ada dikatakan kaitan lah lagu seramnya, horror di sebalik lagu Cindai ni. Bagi anda yang baru saja bersama dengan kami dalam Misteri Jam 12 malam ni, kita ada Misteri Jam 12 Istimewa, Hari Kebangsaan. Sempena Hari Kebangsaan Singapura yang ke-52. Kita awal tadi kita ada kongsikan tempat-tempat seram di India dan juga beberapa lagi kisah seram di Indonesia ataupun tempat-tempat seram di Indonesia, dan juga ada kisah seram di mana bekas kekasihnya memakai susuk. Dan sebentar nanti sekarang ni kita dengar sekarang tempat seram di China. Bersama dengan Misteri Jam 12 Special. Yang ini di China antara tempat seram. Boleh kongsi 3 tempat seram di China ni. Ya, Casey, yang satu ni saya rasa telah ataupun satu tempat turis. Tarikan pelancong. Tarikan pelancong yang amat popular di China, iaitu The Forbidden City. Di Beijing, di mana tempat ini ada kisah-kisah misterinya kerana tempat ini adalah tempat istana kerajaan untuk lebih daripada 600 tahun, daripada Ming Dynasty sehingga ke pengakhiran di Qing Dynasty, di mana ini telah menjadi rumah kepada untuk orang-orang ataupun kaki tangan yang sangat berkuasa di China untuk beratus tahun lamanya. Di mana tempat ini telah pun ada banyak kes pembunuhan ketika beberapa peperangan dalam 600 tahun tu. Bayangkan beramai orang yang mati. China ni antara negara yang mempunyai banyak sejarah yang dapat dikesan berabad-abad lamanya. Betul. Dan di sini di Forbidden City ada banyak kematian ataupun kes pembunuhan di antara majikan dan juga pembantu istana di Forbidden City ketika itu. Dan juga kaki tangan istana lah. Dan di mana di sini mereka ada mengungsikan di mana kalau mereka lalu berjalan di kawasan itu di zaman sekarang ni, mereka akan nampak kaki ataupun roh-roh yang gentayangan ataupun makhluk-makhluk halus yang menyerupai mereka yang pernah bekerja di seolah-olah di era ataupun abad
ketika itu. Memakaikan pakaian pada mungkin abad Qing Dynasty ataupun Ming Dynasty. Mereka akan nampak kelibat-kelibat mereka sedemikianlah di Forbidden City ini di Beijing. Seterusnya di mana tempat seram di China lagi, Kai? Di Hong Kong. Ini di High Street Ghost House. Ya, tempat ini dibina pada tahun 1892 untuk sebagai tempat perumahan mereka yang daripada Eropah, terutama sekali mereka yang nurse ataupun pembantu daripada hospital pada zaman Perang Dunia Kedua. Ya, di mana di sini menjadi tempat perubatan setelah peperangan untuk mereka yang menghidapi masalah mental. Ya. Dan hospital ini dibuka untuk orang awam pada tahun 1961 dan selepas itu ditinggalkan tanpa penghuni pada 1970. Mereka beroperasi hanya untuk 9 tahun. Ya, kerana ada gangguan-gangguan di dalam hospital itu. Bayangkan Casey, dengan hospital mental di mana mereka yang mempunyai pesakit-pesakitnya banyak yang mempunyai gangguan mental lagi diganggu dengan perkara-perkara dan juga kejadian-kejadian yang aneh. Dan sejak daripada itu hospital itu tidak dihuni oleh mana-mana pihak. Ya, di mana di sini ada yang di mana blogger ni ada mengungsikan kisah di mana seorang budak perempuan telah pun dibunuh oleh seorang askar Jepun sewaktu peperangan dunia kedua di dalam bangunan tersebut. Dan ada juga beberapa pesakit dan juga mereka ahli keluarga yang mengunjungi pesakit di situ dilaporkan mendengar suara tangisan budak perempuan tersebut. Dan seterusnya tempat yang ketiga sebelum kita berkongsi satu lagi kisah. Ya, yang lagi satu ini di Shanghai di Chiu Mansion. Ya, di sini di mana pada abad itu Chiu Brothers ni berpindah ke Shanghai untuk menjadi kaya. Ya, selepas mereka sampai di Shanghai, mereka menjumpai sebuah bangunan factory lah, kilang di mana yang telah ditinggalkan oleh mereka yang daripada Jerman selepas peperangan, dengan mengandungi bertin-tin cat. Ya, cat rumah yang kita gunakan untuk cat tu ada beberapa ratus ataupun ribuan tin di dalam kilang tersebut yang ditinggalkan selepas peperangan. Jadi mereka ni ingin menjadi kaya. Mereka pun telah mengambil keputusan untuk menjual barang-barang tersebut dan mereka sebenarnya mereka menjadi kaya selepas itu. Sementara mereka menjadi kaya tetapi mereka menyimpan harta dan juga duit-duit mereka ni dengan tidak membantu orang-orang kampung di sekeliling itu. Walhal orang tahu mereka ni kaya dan mereka biarkan orang sekeliling itu hidup dalam kemiskinan dan juga ada yang mati kelaparan. Mereka ni sangat kaya di mana mereka telah ada banyak binatang-binatang yang mereka beli dan juga pelihara, terutama seperti harimau, ada buaya di dalam kawasan rumah. Dan juga di sini tiba-tiba pada satu hari itu kedua-dua adik-beradik ni hilang dengan misteri. Tak ada apa-apa kesan pun. Sekejap sebentar. Jadi itu dah yang telah pun Karo Ashri berkongsi untuk anda dalam Misteri Jam 12 Special berkenaan dengan tempat seram di China. Ada lagi kisah dari Khairul? Satu lagi ke berapa kisah? Saya ada lagi satu kisah nanti akan saya kongsikan. Saya akan kongsi sekarang juga satu lagi kisah untuk anda semua para pendengar Ria 897 FM. Yang ini kisah ini berlaku di Lebuh Raya Karak. Yang mana pendengar kita berkongsi kiriman email kepada saya ni, beliau menceritakan satu kejadian yang berlaku ketika dia sedang memandu seorang diri di Lebuh Raya Karak, dan kejadian ini berlaku pada tahun 2008, saudara. Jadi apa yang Khairul tahu tentang Lebuh Raya Karak ni? Saya cuma mendengar beberapa kisah di mana jangan lalu di kawasan Lebuh Raya tu di waktu tengah-tengah malam, ataupun jangan pasangkan radio ataupun muzik di dalam kenderaan tu dengan kuat.
Okey, ini pengalaman beliau. Katanya membuat beliau takut sangat-sangat nak merokok dalam kereta. Ini kiriman daripada Hisham. Nur Hisham berkongsi peristiwa ini sedang memandu di Lebuh Raya Kara. Selamat tengah malam kepada semua para peminat rancangan MJ12. Nama saya Nur Hisham. Saya ingin berkongsi pengalaman ketika saya memandu di Lebuh Raya Kara. Saya ni sebagai rakyat Malaysia dah pun tahu tentang Lebuh Raya Kara ni yang dikatakan tempat ni berhantu. Tempat ni adalah antara tempat yang puncanya berlaku banyak kemalangan yang misteri. Ada yang pernah bercerita tentang ternampak kelibat wanita berbaju merah yang lalu dekat Lebuh Raya. Sampaikan nak elakkan wanita ni, kenderaan hilang kawalan dan terjebak dalam kemalangan yang dahsyat, meragut nyawa dan juga pengorbanan jiwa ketika kemalangan-kemalangan berlaku. Katanya di sini, ya, kata Nur Hisham dalam kiriman, kisah saya yang ringkas. Jadi saya ni dah dengar macam cerita dan saya juga dah banyak kali gunakan laluan Lebuh Raya Kara ni. Ya, ke hulu, ke hilir, ulang pergi balik dan sebagainya. Tapi saya rasa bersyukur tidak pernah sekali pun saya terkena gangguan. Pendengar Misteri Jam 12, ini pengalaman saya ketika memandu pada waktu malam seorang diri. Rasa mengantuk sangat-sangat. Mengantuk tak boleh tahan, jadi saya pun terpaksa hilangkan ataupun kurangkan mengantuk. Saya keluarkan sebatang rokok, turunkan tingkap, kemudian saya pun isap rokok, saya hembus. Isap rokok lagi, hembus. Sedang memandu, sedikit sebanyak ni mata yang mengantuk menjadi segar sedikit, katanya Khairul. Pendengar Ria 897 FM, anda bayangkan apabila saya hembus, mula-mula tak perasan tau. Tapi lama-kelamaan, bila setiap kali saya hembus asap kalau kena angin yang kuat, yang kencang, kita tak akan nampak sangat. Dia macam tu hilang tau. Tapi bila saya setiap kali hembus, saya baru perasan, saya hembus, asap rokok saya ni dia berpintal, pintal jadi macam tali tau. Macam pintal, terus dia pergi kat belakang saya. Saya isap lagi, terus sama, dia pintal macam tali, dia pintal panjang, dia pusing pergi belakang, terus berada di belakang saya. Bila saya tengok cermin, nak tengok belakang kenderaan, ya Allah, punyalah seram. Saya nampak macam ada orang dekat belakang, matanya merah menyala, hitam gelap, moncong mulutnya, sedang menyedut. Setiap kali saya hembus asap rokok, setiap kali dia menghidup ataupun menyedut asap rokok saya. Tangan tengah pegang rokok, nak hilangkan mengantuk. Akhirnya bukan rokok yang bantu, tetapi kejadian yang menyeramkan berlaku, membuat saya terus hilang mengantuk. Rokok saya buang, tingkap masih tak tutup. Saya diam dan tak nak tengok cermin untuk tengok belakang. Bulu tengkuk meremang, seperti ada sesuatu di belakang saya. Saya biarkan dan tidak indahkan. Sampailah saya sampai ke tempat yang ingin saya tujui. Saya turun dari kenderaan, jalan perlahan-lahan dan tinggalkan. Katanya di sini, jalan perlahan-lahan, dia turun dan sampai di rumah, untuk pulang ke rumah tu dia jalan perlahan-lahan dan tinggalkan kenderaannya di tempat letak kenderaan di kawasan rumahnya. Jadi itulah kisah yang ringkas Lebuh Raya Kara yang diceritakan. Jadi dia tengah ikat rokok ni kan, kena asap, kena angin ni, dia patut macam hilang, berterbangan lah. Itu hilang kan, lesap dia benda tu berpintal vup pergi belakang. Dan dia tengok cermin, dia ternampak macam ada makhluk mata merah hitam gelap moncong sedang menyedut asap rokok yang dihembuskan awal tadi. Wow. Khairul Ashri, kisah yang terakhir pada tengah malam ini, silakan. Baiklah, kiriman daripada saudara Safwan, di mana kisah yang dikongsikan terutama sekali untuk kita-kita yang suka tidur lewat pada waktu malam. Kejadian ini berlaku kepada saya sendiri. Saya ni suka sangat tidur lewat malam, sebab saya bermain game,
sibuk menonton televisyen ataupun menunggu rancangan MJ12. Malam berkenaan saya sedang menonton televisyen seorang diri di ruang tamu. Sedang saya menonton televisyen sambil scroll-scroll Facebook dari telefon bimbit, saya terdengar. Saya terdengar ketukan yang sangat kuat di pintu rumah saya. Macam nak roboh pintu saya diketuk. Saya tergamam buat seketika. Perlahan-lahan saya capai remote control. Saya terus matikan televisyen, matikan kipas dan langsung masuk dalam bilik. Saya masuk bilik, saya tidur sampai ke pagi. Yang peliknya Casey dan juga Khairul, esok pagi bila saya nak keluar pergi ke sekolah dan teringat peristiwa semalam, saya cuba lakonkan semula cara ketukan yang saya dengar di pintu Casey. Tetapi tak sama bunyinya. Baru saya perasan yang rumah saya ni ada gate, ada pagar, dan gate ni jarang-jarangnya rapat sangat dan tangan sesiapa pun susah nak masuk. Gate ni jarang-jarangnya rapat sangat tau. Jadi macam kalau sesiapa cuba untuk ketuk pintu, sebenarnya tangannya tidak boleh tembus masuk daripada gate tu. Apalagi dengan cara yang sangat ganas seperti apa yang saya dengar semalam. Ya. Bila pendengar ni, pengirim email ni menceritakan kejadian tersebut kepada ahli keluarganya, ayahnya ketawakan dan senyum dan berkata, tidur lambat lagi lah, kan dah kena. Ya, itu saja kisah daripada saudara Safwan. Wow. Baik saudara, nampaknya masa tidak mengizinkan untuk tengah malam ini Casey dan juga Khairul telah bersama dengan anda. Tapi sebelum itu, yang terakhir berkenaan dengan sebuah kawasan di Indonesia yang dikenali sebagai, ini antara tempat yang dikenali ramai, sampaikan ada beberapa mungkin rakaman bagi program reality, rancangan TV reality dirakamkan dekat kawasan Lawang Sewu, Semarang. Ya, dikatakan ini adalah antara tempat paling angker di Indonesia. Lawang Sewu kerap dijadikan lokasi untuk syuting iaitu program-program rancangan-rancangan reality yang mana ia melibatkan rancangan reality misteri. Dan katanya antara perkara yang pernah berlaku dekat Lawang Sewu ni terletak dekat jantung kota Semarang. Lawang Sewu, simbol kejayaan zaman kolonial Belanda di Indonesia. Ya, dan dapat lihat kalau dari gambar ni, Lawang Sewu ni memang sebuah bangunan kolonial yang begitu lama sangat-sangat tapi cantik. Di masa pendudukan Jepun, Lawang Sewu dipergunakan sebagai tempat utama mereka di Semarang. Ini merupakan headquarters ketika jajahan Jepun dan juga Belanda. Dan dalam sini banyak sangat tragedi-tragedi yang menyeramkan, yang mana ada juga kes-kes tempat siksa para askar, para tahanan. Dan ada kalanya kalau yang berani datang tidak perlu masuk ke dalam bangunan, pada waktu malam kadang-kadang akan kedengaran dalam bangunan ini bunyi suara orang-orang terpekik, seperti disiksa dan sebagainya. Dan dalam program rancangan reality entity juga dikongsi sama, seorang lelaki dilihat dalam video ini sedang duduk dalam bilik yang gelap, kemudian jelma makhluk dalam rakaman video. Kalau tak percaya, carilah Lawang Sewu Entity, yang mana dapat lihat video dengan jelas, kelihatan kelibat gambar yang terakhir yang di bawah tu, di mana seorang lelaki sedang duduk di dalam macam terowong gua tu kan. Saya pernah menonton ataupun melihat, saya ada sebenarnya rakaman VCD lah zaman tu. Saya tengok ni gambar ni sebenarnya dia dalam petikan screenshot, tetapi dalam hitam putih, black and white. Betul. Jadi saya dapat lihat dekat pintu bila di zoom ni, ni wanita ni berdiri, rambutnya panjang, badannya menyengit, disengitkan badan tubuhnya tu, dan sandar pada bahagian frame ataupun bingkai pintu yang nak dimasuk dekat kawasan Lawang Sewu ni, satu bilik ni lah.
bila melihat meremang, dan katanya tadi saya baca ni penulis ni mengatakan dia sendiri pernah ke sana dan dia ke sana bukan waktu malam, dia memang tak berani. Dia ke sana pada siang hari membawa teman-teman. Itu pun dia katakan dia rasa seram, seperti diikut dari belakang. Sampaikan bila dia nak pulang, dia tak berani nak pulang ke rumah, malah dia dengan teman-teman telah pun menghabiskan masa ke tempat-tempat makan ya sebelum dia membuat keputusan untuk pulang ke rumah. Jadi itulah antara perkara yang menyeramkan di Lawang Sewu. Sekiranya kalau siapa yang berani datang ke sini, cubalah uji keberanian seorang diri. Itu dia. Seorang diri di tempat sebegitu. Wow, ini kes kronik. Jadi saudara, terima kasih pada anda semua. Bermula minggu depan Khairul, Casey akan tidak lagi bertugas pada waktu pagi. Saya tidak lagi kendalikan roti bakar teh tarik. Saya telah pun diambil balik untuk bertugas waktu malam, 10 malam sampai 2 pagi. Ya. Dan Casey dan Khairul undurkan diri. Minggu depan saya akan bertugas 10 malam ya. Beritahu teman-teman yang lain untuk bersama dengan kami Ria 897 FM. Dan kepada semua, selamat Hari Kebangsaan yang ke-52.